Pada hari ini kita akan masuk standard kandungan 1.2 iaitu algoritma. Di dalam standard pembelajaran 1.21 menggunakan algoritma untuk menyatakan penyelesaian kepada masalah. Ini ada dalam muka surat 20. Okey. Algoritma adalah satu set arahan untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu adalah satu set arahan, ya. Pengatur caraan komputer merupakan penyelesaian masalah strategi. Kenapa? Pengatur caraan komputer sentiasa bermula dengan pemikiran manusia dan cara manusia menyelesaikan masalah. Okey, di mana wujudnya pengatur caraan ini disebabkan kita berfikir, ya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan apabila kita berfikir, kita cuba cari bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi itulah sebabnya dikatakan pengatur caraan komputer itu adalah satu bentuk penyelesaian masalah yang berstrategi. Okay. Algoritma yang baik menepati kriteria berikut. Kita tahu algoritma itu adalah satu set arahan dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi satu algoritma yang baik haruslah mempunyai yang pertama input, kedua proses, ketiga output. Maksud input adalah informasi yang dimasukkan untuk diproses melalui prosedur yang ditetapkan. Proses adalah prosedur langkah demi langkah dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu matlamat. Manakala output pula adalah data yang telah diproses berdasarkan input yang diberikan di dalam prosedur. Jadi ketiga-tiga ini perlu ada input, proses dan output. Input adalah informasi yang kamu masukkan untuk diproses. Proses itu adalah prosedur langkah demi langkah. Kemudian output itu adalah data yang telah diproses tadi. Okey, berdasarkan input yang telah dimasukkan. Okey. Dalam algoritma terbahagi kepada dua perwakilan iaitu carta alir dan juga pseudocode. Kamu telah pelajari kedua-dua perwakilan ini semasa kamu di tingkatan 3, ya, dalam ASK. Okay. Apa itu pseudocode? Okay. Pseudocode ialah senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan. Itu adalah pseudocode. Tengok contoh 3 yang ada dalam buku teks kamu. Okey. Tuliskan pseudocode untuk program ringkas yang meminta nama pengguna dan memaparkan hello. Jadi sekarang ni inputnya adalah nama pengguna dan outputnya adalah hello diikuti dengan nama pengguna. Jadi bagaimana untuk kita tulis pseudocode? Okey, nombor 1 mula. Kemudian apakah input? Input nama. Okey, dan outputnya akan keluar. Output yang akan dipaparkan adalah hello dan juga nama yang telah dimasukkan tadi. Kemudian perlu ada tamat. Ini cara kamu tulis. Satu, ada terminal mula dan ada terminal tamat. Kemudian ada input. Sekiranya ada proses, ada proses lah. Okey, sekarang ni untuk contoh 3, tiada, ya, input, output dan ada nombor. Itu cara menulis pseudocode. Tulis dalam huruf besar, ya. Nah, carta alir pula ialah gambar raja yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah secara langkah demi langkah menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. Okey, carta alir dengan pseudocode pun sama, ya. Maksudnya
ada langkah penyelesaiannya adalah langkah demi langkah, tetapi perbezaannya adalah carta alir menggunakan simbol grafik, manakala pseudocode menggunakan bahasa pertuturan manusia. Okey. Berikut adalah simbol yang ada dalam carta alir. Okey, kita tengok ya. Okey, simbol ini mula dan tamat yang bermaksud terminal mula dan terminal tamat perlu ada dalam carta alir. Okey, di mana kedua-dua terminal ini sebagai permulaan algoritma dalam carta alir dan tamat adalah penamat algoritma dalam carta alir. Manakala bentuk ketiga iaitu segi empat selari adalah untuk input dan juga output. Fungsinya membaca input atau memaparkan output ke skrin. Okey, bentuk yang seterusnya segi empat itu adalah proses. Arahan untuk memproses input dalam bentuk ungkapan, memproses fail dan sebagainya. Okey. Kemudian tanda bulat ini adalah penghubung sekiranya kamu ada dua carta alir yang perlu kamu sambung, ya. Titik sambungan untuk menyambungkan carta alir yang terpisah. Okey, bentuk diamond ini adalah syarat. Okey, menguji syarat yang terkandung dalam not rhombus. Terdapat satu anak panah dan dua anak panah yang keluar. So, ini adalah syarat. Okey, jadi apabila ada syarat, ada benar dan juga ada palsu. Sebab itulah ada dua anak panah keluar. Satu anak panah keluar mengalir kepada proses yang dilakukan sekiranya memenuhi syarat. Manakala satu lagi anak panah keluar mengalir ke proses yang dilakukan sekiranya gagal. Maksudnya ada benar, ada palsu. Okey, simbol seterusnya adalah aliran aktiviti. Okey. Yang bermaksud menghubungkan node-node untuk menunjukkan aliran proses. Jadi kamu boleh lihatlah ya, dalam pseudocode dan carta alir, tiga itu mesti ada: input, proses dan juga output. Okey, tapi ada kadang-kala tu tidak ada proses lah, seperti yang kita tengok daripada contoh 3. Okey. Now, kita tengok contoh 5. Lukis carta alir untuk program ringkas yang meminta nama pengguna dan memaparkan hello. Seperti yang kita lihat tadi dalam contoh 3. Tetapi sekarang kita wakilkan program tersebut dalam bentuk carta alir. Okey, kita ada mula. Ini adalah terminal mula dan kita ada terminal tamat. Kemudian kita ada aliran. Okey, alirannya tanda arrow. Okey, input nama, bentuknya segi empat selari. Kemudian output hello dan juga nama, masih juga bentuk segi empat selari disebabkan oleh ini adalah output. Okey, sebelum menulis algoritma untuk sesuatu masalah, analisa IPO untuk mengenal pasti input, proses untuk mengubah nilai data kepada maklumat dan paparan output maklumat setelah diproses. Jadi, sebelum kamu tulis algoritma satu masalah, algoritma tadi saya sudah terangkan, ada dua cara, pseudocode dan juga carta alir. Sebelum itu kamu perlu buat analisis IPO. Okey. Now, apa itu analisis IPO? Okey. Sekarang kamu tengok situasi ini ya. Analisis IPO bermaksud input, proses, output. Kita lihat situasi ini. Adam mengambil gambar keluarganya dan menghantar gambar tersebut kepada datuk dan nenek di kampung dengan menggunakan telefon pintar. Apakah input, proses dan output untuk telefon pintar tersebut? Okey, mari kita tengok bersama-sama ya. Okey, Adam mengambil gambar, kemudian hantar gambar tersebut kepada datuk nenek di kampung menggunakan telefon pintar. Okey. Now,
sebelum kamu membuat sebelum itu, ini adalah langkah-langkah cara untuk membuat analisis IPO. Input itu, kamu harus mengenal pasti data yang perlu dibaca daripada pengguna atau persekitaran. Jadi kalau kita lihat Adam tadi, apakah inputnya? Ya, gambar ya. Proses langkah-langkah ataupun rumusan untuk memproses data input kepada output, manakala output harus mengenal pasti output yang dikendaki, yakni apa yang perlu dipaparkan pada skrin di akhir atur cara. Jadi, apakah outputnya tadi, pada situasi tadi? Gambar tu perlu dihantar kepada neneknya kan? Kita tengok ya. Now, jadi untuk analisis IPO, kamu perlu buat dia dalam bentuk jadual begini ya. Input, gambar keluarga yang diambil oleh Adam, proses menghantar gambar menggunakan perkakasan dan perisian. Sebab tadi gambar tu diambil menggunakan telefon pintar. Ya. Kemudian output adalah gambar yang diterima oleh datuk dan nenek. Jadi, kamu perlu buat analisis IPO ini dalam bentuk jadual dan ada input, proses dan juga output. Kita tengok lagi situasi yang kedua. Tuliskan analisis IPO dan pseudocode untuk program ringkas yang meminta tahun kelahiran pengguna, menghitung umur dan memaparkan umur pengguna. Seterusnya, lukiskan carta alir program tersebut. Ada 3 soalan di dalam situasi ini ya. Nombor 1, analisis IPO. Yang kedua adalah pseudocode dan ketiga adalah carta alir. Jadi, apabila kamu melihat situasi ini, kamu perlu cari apakah input, apakah data yang diperlukan dalam soalan ini. Ya, tahun kelahiran pengguna. Jadi, apakah outputnya? Umur pengguna. Hitung umur tu masuk dalam mana ya? Adakah dia input? Sekarang soalan mau outputnya adalah umur pengguna. Kita lihat. Jadi sekarang jawapan kepada situasi tadi adalah, kita buat dalam jadual. Inputnya adalah tahun lahir. Prosesnya adalah, sebab kita maukan umur. Jadi umur sama dengan tahun semasa tolak dengan tahun kelahiran, barulah kita boleh dapat umur. Ini adalah analisis IPO. Bagaimana untuk menulis pseudocode kepada situasi di atas? Nombor 1 perlu ada nombor 1 mula, kemudian ada input. Inputnya tahun lahir, proses, formula umur sama dengan tahun semasa tolak tahun lahir, dan kemudian output umur. Dan yang kelima perlu ada terminal tamat. Dia sama seperti analisis IPO, cuma cara kamu tulis itu berbeza. Begitu juga dengan carta alir. Carta alir ada dalam buku teks iaitu muka surat 26.